Tiada KPI ditentukan, PAC gesa kerajaan kaji keberkesanan Majlis Profesor Negara. Anthony Loke tidak halang ahli perniagaan cuba nasib saman kerajaan. Ong Kian Ming kecam MCMC berkait pemilihan U-Mobile. Gerakan desak kerajaan bantras ahli politik guna GLC kaut untung. PAS tetap teguh pertahan Hadi Awang sebagai Presiden. Saifuddin perjelas akta tahanan rumah hanya terpakai kepada tahanan remat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Jabatan Perdana Menteri digesa mengadakan penilaian terhadap Majlis Profesor Negara MPN sama ada entiti tersebut masih relevan atau tidak bagi menyokong pembangunan negara. Kesaan tersebut dilakukan oleh PAC yang mengenal pasti beberapa kebimbangan termasuk ketidakupayaan untuk menentukan keberkesanan dan fungsi MPN. Pengerusi PAC Mas Ermiati Samsudin berkata, semakan dijalankan badan itu mendapati tiada indeks prestasi utama KPI yang ditentukan dan ia tidak dilaporkan kepada JPM. PAC juga mendapati dana MPN tidak disalurkan ke bahagian yang berkaitan. Pada Julai, Menteri di JPM Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mengumumkan kerajaan akan menilai semula status MPN berikutan laporan Ketua Audit Negara mendedahkan badan itu membelanjakan lebih RM373,000 untuk membiayai dua syarikat yang dimiliki ahli lembaga pemegang amanahnya. Sebelum itu, keberadaan MPN menjadi perhatian. Ekoran laporan tersebut menunjukkan ia menyalahgunakan pembiayaan keuangannya. Selain isu konflik kepentingan, MPN juga terlibat dengan isu allowance RM207,000 kepada pengerusi tetap dan timbalan pengerusi yang diberikan tanpa kelulusan menteri. Kementerian Pengangkutan menyerah kepada seorang ahli perniagaan yang mencuba nasib mengemukakan surat tuntutan kepada kerajaan agar membayar ganti rugi sebanyak RM1.3 juta berkaitan program nombor plet khas kenderaan bersiri Madani. Menterinya Anthony Loke berkata, ini kerana kuasa untuk mendaftarkan sebarang nombor pendaftaran kenderaan terletak di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan terletak di bawah Menteri Pengangkutan. Selasa lalu, seorang ahli perniagaan mengemukakan surat tuntutan kepada kerajaan supaya membayar ganti rugi RM1.3 juta berhubung dakwaan penyalahgunaan dan pelanggaran harta intelek bagi program nombor plat khas kenderaan bersiri Madani 1 sehingga Madani 9999. Pengarah program Ilham Madani Senia Berhad, Hassan Azhari Hashim, mengemukakan surat tuntutan itu LOD melalui serahan tangan kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Kementerian Pengangkutan melalui firma guaman Raj and Sek semalam. LOD itu menyatakan Hassan Azhari, pemilik sah karya hak cipta kertas kerja mewujudkan nombor plet khas kenderaan bersiri Madani 1 sehingga Madani 9999 untuk didaftarkan di Malaysia yang didaftarkan secara sah ke dalam daftar hak cipta mengikut Seksyen 26B Akta Hak Cipta 1987. Bekas Ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming mengecam penjelasan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC tentang alasan U-Mobile dipilih sebagai pengendali rangkaian 5G kedua negara. Ini selepas MCMC menerbitkan soalan lazim yang tidak menjawab soalan mengapa tawaran U-Mobile lebih baik berbanding daripada pesaingnya. Dalam FAQ dan kenyataan yang dikeluarkan petang semalam, MCMC berkata bahawa U-Mobile dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti rancangan perniagaan dan teknikalnya, rekod kadar aduan dan kepuasan pelanggan serta prestasi mereka dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain. Ia juga termasuk sumbangan memberangsangkan kepada projek penyediaan perkhidmatan sejagat USP seperti jendela fasa 1 dan projek penaiktarafan 4G yang selaras dengan komitmen MCMC
untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kecemerlangan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, ia tidak menyatakan bagaimana prestasi terdahulu U-Mobile atau rancangan rangkaian 5G syarikat itu adalah lebih baik daripada yang dicadangkan oleh pesaing. Maxis, salah satu syarikat yang membida perjanjian itu, berkata ia akan mendapatkan penjelasan daripada MCMC mengenai perkara itu. Jom sertai peraduan bersama NetStep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Berikan ayat yang sama maksud dengan ayat ketimbang dan berikan contoh ayat. Berikan tarikh konten NetStep News yang bertajuk Anwar enggan tangguh pemilihan PKR. Dan lengkapkan slogan, politik Malaysia akan terus stabil jika peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita NetStep News edisi petang Jumaat 8 November 2024. Untuk makluman semua, peraduan Minggu 2 tiada pemenang. Terima kasih. Kerajaan perlu merangka semakan dalaman lebih ketat untuk mengelakkan syarikat berkaitan kerajaan GLC terus menjadi alat pemimpin politik dan menjadi platform untuk mengaut keuntungan. Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai berkata, ini kerana dana yang digunakan oleh GLC adalah hasil titik peluh pembayar cukai. Ujarnya, sekiranya pihak pengurusan membuat keputusan salah tanpa dikenakan hukuman setimpal, ia tidak akan menjadi pengajaran untuk menghindari risiko penyalahgunaan kuasa yang membawa kepada amalan rasuah. Dalam pada itu, beliau turut menekankan bahawa kegagalan pelaburan GLC seringkali berlaku kerana ketiadaan audit yang ketat. Beliau mengambil contoh kegagalan pelaburan Khazanah Nasional dan Pemodalan Nasional Berhad PNB dalam syarikat fashion e-dagang Fashion Valley yang menyebabkan kerugian 43.9 juta ringgit, sekali lagi membuktikan kesilapan keputusan kerajaan. Dewan Ulama Parti PAS tegas mendukung Abdul Hadi Awang untuk mengetuai PAS bagi memastikan perjuangan Islam terus subur di negara ini. Menurut ketuanya Ahmad Yahya, mereka sangat yakin ilmu yang ada pada Abdul Hadi sangat berharga. Keadaan itu, katanya, lebih mendesak apabila Ahli Parlimen Marang terbabit menjadi rujukan kepada gerakan Islam sama ada di Malaysia atau negara luar. Sebelum ini, nama Abdul Hadi kembali menjadi hangat apabila mendedahkan bahawa dia bermimpi berjumpa Rasulullah di Rusila Marang. Melalui mimpi yang dipercayai berlaku hampir 10 tahun lalu itu, Abdul Hadi diminta agar mendamaikan perseteruan di antara kumpulan Sunni dan Syiah. Ia kemudian mendorong bekas naib presiden parti itu, Muhammad Nakai Ahmad, mengeluarkan pandangan bahawa Abdul Hadi wajar berundur dari mengepelai PAS. Bagaimanapun, menurut Muhammad Nakai, tidak ada sesiapa yang berani menyuarakan pandangan tersebut. Sebaliknya, ahli dan pemimpin PAS menyanjung Abdul Hadi secara berlebihan. Akta tahanan rumah hanya terpakai kepada individu yang dikenakan perintah tahanan reman sementara menunggu perbicaraan mahkamah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, bagaimanapun tahanan rumah tidak layak diberikan kepada individu yang ditahan reman kerana melakukan kesalahan termasuk jenayah yang memperuntukkan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Selain itu, katanya tahanan reman yang didakwa di bawah kesalahan serius yang membawa pemenjaraan 10 tahun ke atas, keganasan rumah tangga dan kanak-kanak, sebatan mandatory, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran dan Bab 6 Kanun Kesiksaan juga tidak layak untuk ditahan di rumah. Beliau turut menjelaskan kelebihan daripada akta baharu ini adalah penjara akan jadi lebih kondusif kerana tidak terlalu padat. Saifuddin juga berkata akta baharu ini tidak terpakai kepada pesalah yang disabitkan kesalahan melainkan jika ada gesaan daripada ahli dewan ketika ia dibentangkan nanti. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin.
Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.